Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Ini jangan lupa ni pengumuman tadi dah. Hadis 61 Saya bercakap ada 3 hadis ni kalau dah. Haddatsana Muhammad qala haddatsana Abu Muawiyah haddatsana Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Khubaysh ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahad fala adkhur afa ada'u as-salata qala la innama dhalika irqun wa laysa bihayd fa idza aqbalat haydatuki fada'i as-salah wa idza adbarat faghsili anki dam thumma salli rawahu al-Bukhari. Ini hadis khusus untuk wanita dan tidak salah kalau orang lelaki nak tahu. Yang hadis ni mitok muslimat biar bagi perhatian sikit ni ada kena mengena dengan dia ni. Ni hadis untuk wanita ni. Halaman 97 lah. Halaman 97. Telah berbicara kepada kami oleh Muhammad, katanya telah berbicara kepada kami oleh Abu Muawiyah, telah berbicara kepada kami oleh Hisham ibn Urwah daripada ayahnya, daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya Fatimah binti Abu Hubaysh datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini perempuan yang selalu keluar darah. Jadi darah yang keluar daripada wanita selain daripada haid dinamakan istihadah. Pernah dengar tak? Dia ambil tahu juga perempuan ni. Dan tidak mampu bersuci. Sebab apa tidak mampu bersuci? Dia terus menerus keluar. Aku meninggalkan salat. Bolehkah aku meninggalkan salat? Pengalaman dia bila keluar darah macam haid, maka tak payah sembahyang dah. Jadi baginda menjawabnya. Ini nak jadi hukum. Bila Rasulullah jawab ni jadi hukum. Tidak boleh. Itu hanya penyakit dan bukan darah haid. Jadi maknanya darah penyakit wajib sembahyang. Dia bukan berhadas besar. Apabila haidmu datang, tinggalkanlah solat. Dan apabila dia berhenti, maka bersihkanlah dirimu dari darah itu, mandilah, solatlah. Kalau haid itu sudah ma'ruf, sudah kita ketahui. Bila mari haid, bila haid itu berhenti, maka kita bersucilah, mandi, lepas tu boleh solat. Adapun darah istihadah ini lain. Darah ni keluar daripada rahim sebagaimana darah biasa. Baik, bila dia keluar tu sebagaimana air kecil keluar, maka batalah wudu. Dia kena basuh sebab dia tu najis. Adakah dia mandi wajib? Tidak, disebut kecilnya. Okey. Masuk. Jadi hadis Bukhari dari segi sanadnya semuanya perawi adalah thiqah. Kosakata Fatimah bintu Abi Hubaysh, beliau adalah seorang sahabat wanita. Baik. Wanita pun dia panggil sahabat juga. Sahabiyah. Pasal apa? Sebab ta'rif sahabat ialah seseorang Muslim yang sempat bertemu dan belajar dengan Nabi walaupun sekali, dan dia mati di atas manhaj ataupun jalan yang dibawa oleh Rasulullah. Maka dia diiktiraf sebagai sahabat, sama ada wanita ataupun laki-laki. Jadi wanita ni Fatimah binti Abi Hubaysh juga dikategorikan sebagai sahabat dan isteri kepada Abdullah ibnu Jahshin.
Ustahad berasal daripada perkataan istihadah yang bermaksud darah yang mengalir keluar daripada rahim wanita di luar waktu normal disebabkan penyakit atau masalah lain. Fala athur, maka aku tak mampu bersuci akibat darah yang keluar secara berterusan walaupun selepas habis tempoh haid. Haid yang kita dah belajar, kita tahu ialah mazhab Syafi'i kita, mana 15 hari maksima dah. Mana lepas daripada 15 hari itu dah bukan darah haid lagi. Okey. Apa ada as-salah? Adakah aku boleh meninggalkan solat? Jadi Nabi kata tak boleh sebab dia bukan haid. Dia macam kecing saja. Innama dzalika irqun, sesungguhnya ia adalah darah penyakit. Kalimah irqun dari segi bahasa bererti urat, orang. Dia maknanya dia ada daripada urat tu tubik. Lalu digunakan untuk maksud darah yang keluar daripada rahim wanita di luar waktu normal dengan sebab tertentu sebagai penyakit dan sebagainya. Ia juga dipanggil istihadah. Fa idza aqbalat haidatuki, apabila darah haidmu datang, iaitu permulaan keluar darah tersebut pada hari biasa, fada'is salah, maka hendaklah kamu tinggalkan solat. Macam biasalah bila haid mari hari pertama tu tinggallah solat. Pasal apa tak solat? Kerana berhadas besar, kerana haid. Fa idza adbarat, dan apabila darah haid berhenti atau berlalu pada hari biasa, fagsili ankidam, maka cucilah darahmu, iaitu dengan mandi hadas. Baik, ini perbincangan yang tak ada lain nota ni lah. Perhati sini. Walaupun tak ada, tak payah salin lah sebab video ada. Dalam hadis ini Fatimah, orang yang bertanya tadi, seorang sahabat wanita telah datang. Ini setiap kali kalau saya naik, dia panggil autocorrect. Dia baik ikut Inggeris. Orang tulis datang, dia buat dating. Siapa nak dating ya? Kalau saya tak baik mula dia lagu ni, saya buat tak erti. Saya buat nak suruh jangan bila jadi itu. Buat tak jadi juga. Kalau sayang jadi saying. Datang dah, telah datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai darah penyakit. Faham tu dah? Atau dia panggil istihadah yang sentiasa keluar daripada rahimnya. Nak tanya di muslimat ni, kalau orang yang telah pun tidak haid lagi, kata usia lanjut, ada ke darah istihadah? Kalau tidak setuju pun pernah tanya, ada tak orang penyakit istihadah? Orang yang putus haid dah ada kan? Dia tak tahu juga deh. Kita orang laki-laki kau tak tahu ada. Soalannya ditanya ialah, adakah beliau boleh meninggalkan solat dengan sebab tersebut? Bolehkah aku tinggal solat sebagaimana haid? Dia tanya. Tapi ini bukan darah haid ni, luar daripada biasa, 17, 18, 19 tubik lagi. Lalu baginda menjawab, tidak. Ini kerana darah tersebut ialah darah istihadah, bukannya darah haid. Lepas tu nak semayang lagu mana? Kali tubik. Ini soalan buat mana? Jawab dia nya, hukum membenarkan basuh pada ketika itu, kemudian pakai cawak. Biasalah macam pakai pad tu kan. Kemudian boleh semayang walaupun tengah semayang itu tubik. Dibolehkan. Kan Dia hukum serupa dengan orang laki-laki yang kecing dia sentiasa, dia panggil sulusul baul. Dia kecing dedah, dia titik semua. Jadi orang yang titik orang laki-laki ni, orang laki-laki pun kena pakai pad juga. Pad cara dia lah, balut. Jadi dia cuci setakat nak titik tu, titisan tak akhir tu terus balut. Kemudian lepas balut dia titik pula tu, biarkan atau dibenarkan oleh syarak. Maka dia boleh ambil semayang, teruskan semayang. Cumanya untuk satu waktu sahaja, dan boleh semayang sunat-sunat rawatib yang lain. Rawatib boleh lah. Nak semayang asal sekarang, kena buka semula, basuh semula, buat seperti tu juga. Jadi susah lah sikit. Bahasa dia lah orang sakit kan. Okay. Jadi darah istihadah serupa dengan laki-laki yang kecing dia sentiasa bertitik.
titik. Ada pun orang yang ada penyakit, dia keluar angin, ada. Dia kentut sokmo. Nak semayang ke mana. Jadi macam tu juga. Dia ambil dia kalau lepas dia ambil semayang tu, kalau tubik pula pun dibenarkan. Dan buat ke mana? Kata Ustaz Azhar tu, dalam seminit tu dia kata dia tubik 450 kali. Buat ke mana? Kalau tengok apa video Ustaz Azhar, dia royak satu hukum suka pasal dia kali dia suara ingat kan dia gila nakal. Dia tak boleh jadi tu email kau orang duk ketuk semua. Dia boleh jadi tu email sama-sama orang lagu dia. Orang ni. Tu bapa dia kata tu masuk lama-lama dia kata orang masjid tu boleh jadi tu email orang nyakit ketuk semua. Makmum pun ketuk semua, maka orang panggil masjid ketuk. Dia ada buah-buah dia tu yang menarik dah. Tapi orang ingat sampai bila hukum dia dah. Malah dalam riwayat Al-Bukhari baginda menambah dalam jawapannya yang bermaksud, kemudian hendaklah kamu berwuduk setiap kali solat. Lalu riwayat lain pula. Mana tak boleh sembahyang maghrib itu ambil air, ambil wuduk nak nanti ke isya kan pakai sembahyang wuduk tu tak boleh, kena buka balik sebab ada titik semua. Hanya dibenarkan kerana masyakkah dan darurah. Buka tu maksudnya buka cuci semua. Balut lain pula. Okey. Kalau yang berpenyakit lagu ni dia boleh tunggu supaya jemaah lebih lama masa. Kan boleh tunggu. Boleh untuk waktu itu sahaja. Boleh. Dibenarkan untuk itu. Baik. Pada sekat tu dah. Kita tak segi banyak-banyak, kita pergi sikit-sikit. Okey. Jawapan ini jelas menunjukkan bahawa darah daripada salah satu antara dua jalan boleh membatalkan wuduk. Atau memanglah sebab kitanya dari segi kaedah asalnya keluar apa saja daripada dua jalan tu wuduknya batal. Sama ada angin. Kan? Kecing semuanya adalah keluar ikut jalan tu. Saya ingat masa Darjah 5 je Darjah 4 dulu periksa dalam ujian soalan dia tu dia keluar Ali dia kata keluar biji rambutan, dia nak buang air besar dah tapi najis tak keluar tapi keluar biji rambutan. Adakah solat itu batal? Jadi kita masa tu tak nak jawab sebabnya kita tahu ustaz royak bila kecingan berok tubik butir mokten saja. Jadi salah jawab. Pandai soalan dia jerat dah budak dia jadi 3 jam 4 lah. Saya ingat. Arah tinggi dia sana. Lepas tu bila lah kebetulan ustaz tu pula yang mengajar tu arwah ayah saya sendiri. Bila dia jawapan tu dia royak balik, dia kata apa salah berlakunya. Kan benda asalnya keluar apa saja. Kita pun baru kita tak ingat waktu tu. Pasal keluar apa saja dalam fikiran kita. Standard Darjah 3 Darjah 4. Jadi keluar apa saja tu kan kecingan berok dah. Soalan tu juga, soalan dalam buku tu. Tanya keluar biji rambutan, telan butik kata wah mak telan tu dia. Jadi jawab dia keluarlah apa saja kan. Dalam hal ini bukan saja darah istihadah, malah apa jua yang keluar daripada salah satu ni antara dua jalan termasuk darah kencing dan sebagainya, semuanya asalkan keluar batalnya wuduk. Darah haid ialah darah tabi'in yang keluar dari bahagian dalam rahim wanita. Ia keluar salah hijau ni mengikut waktu yang normal tanpa sebab dan ia berwarna merah gelap, panas dan berbau. Tu orang wanita saja tahu tu. Dia warna gelap, panas dan berbau. Sedangkan darah istihadah ialah darah yang keluar dari rahim wanita disebabkan oleh sebab tertentu. Ia juga dikatakan darah penyakit yang mempunyai kaitan dengan penyakit dalam badan wanita tersebut atau organ peranakannya, dan ia berwarna merah cerah dan tidak berbau sebab disebut darah luka. Jadi kita anggapkan darah istihadah ni darah luka. Macam kita luka dalam perut, luka kat mana, cuba dia keluar kat tu saja. Okey. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mengulas hadis ini berkata jika tempoh biasa haid seseorang wanita telah habis 15 hari dah.
Dia wajib mandi dan sekiranya darah masih keluar, ia dianggap sebagai darah istihadah dan hukumnya disamakan dengan hadas, bukan hadas kecil. Baik, 15 hari tu keluar lagi, hari yang ke-16 tu bukan darah haid lah tu. Itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oh ni faham dah kelas-kelas wanita pun duduk mengaji dah benda ni. Wanita mustahadah, darah tu dipanggil di segi istilah bahasa ni, istihadah tu nama darah tu. Mustahadah tu orang yang mengalami penyakit tu dia panggil mustahadah. Wajib berwudu, saya sebut tadi, setiap kali hendak mendirikan solat. Ini bermakna sekali wudu hanya sah untuk satu solat fardu sahaja, dan ia merupakan pendapat jumhur ulama. Maknanya ada ulama yang kata boleh ni, tapi kita pakai jumhur, majoriti ulama kata untuk satu waktu sahaja. Perlu diingat bahawa wanita yang mustahadah masih dianggap berwuduk selagi belum luput waktu solat yang dia berwuduk untuknya. Walaupun darah keluar tapi dia masih berwuduk. Okay. Sebab tu dia boleh semaya sunat lain. Faham tak? Diberi, walaupun keluar, diberi untuk satu waktu solat. Kalau maya qada boleh dalam waktu tu, boleh. Semaya jamuk pun boleh. Kita tengok depan ni dah. Jika terdapat hadis pula. Saya tu salah tarik saya. Jika terdapat hadas yang lain seperti membuang air kecil atau kencing, maka wuduknya terbatal. Dia suruh ambil air semaya, dia pun semaya zuhur. Lepas semaya zuhur, dah kata dalam sebelum habis waktu dia tu masih lagi boleh dah. Sebab tu boleh semaya sunat rawatib tau. Tiba-tiba dia pergi kecing. Kecing tu tak aci dah lah. Kira ambil semaya dah lah. Jangan pakai hukum tu dah. Faham kecil. Okey. Selain itu, wanita mustahadah dibenarkan menjamak dua solat dalam satu wuduk. Dia musafir. Zuhur dengan asar bolehlah asal dalam satu waktu. Bukan kata lepas pada semaya zuhur 2 rakaat tu nak maya asar pula tu ambil semaya pula. Ada lah. Dia boleh jamak. Sebab dia bukan kira semaya, dia kira waktu. Ingatlah. Dia beri satu waktu. Sekali ambil wuduk untuk satu waktu. Bila habis waktu, habis subuh, habislah. Nampak dah? Jadi dia ambil wuduk untuk semaya maghrib, selagi tak habis waktu maghrib, dia boleh semaya lain. Masuk isya, masuk saja waktu isya, wuduk dia dikira telah terbatal. Walaupun dia tidak buat benda lain yang membatalkan. Dalam musafir boleh jamak. Jadi dibenarkan dua solat dalam satu waktu. Bukan kerana istiadah boleh jamak di rumah. Itu cerita lain. Tu bab tu kena di benda-benda yang mengharuskan kita jamak. Solat jamak ni kan bukan musafir. Kita ada masyakkah lain, operate, kita mengalami masalah. Tu orang sakit kan, nanti benar ke jamak. Ingat jamak, semaya jamak untuk masyakkah, kepayahan. Musafir untuk qasar hanya untuk musafir. Jadi orang musafir ni dia boleh dua-dua kerana dia musafir dan dia masyakkah, kepayahan. Dia kira susah. Tapi jamak ni, sebab tu kalau kita ada orang tua kita yang uzur, sekali nak ambil semaya, sekali nak bangun semaya tu payah, maka hukum membenarkan dia jamak zuhur dengan asar. Tapi tak boleh qasar. Ingat mulai dah. Qasar hanya musafir. Daripada 4 pada 2 tadi lah. Tapi hak 3 jangan buat sos tengah. Mana yang dedah boleh jamak nombor ke? Tak boleh. Dia nyakit apa? Dia dalam kalau kita tengok
para ulama apa ni, pandangan ulama-ulama, dia tak termasuk lagi dalam masyarakat. Dia sakit yang berat nak bangun satu tak boleh. Ni orang segah dapat aku ambil air semaya sekali waktu, apa salahnya? Dia kira orang uzur sungguh. Dan hukum jamak ni dikembangkan lagi kerana tengok pada hadis Nabi, tidak sakit pun Nabi bila ada urusan yang mendesak kan, dia jamak juga. Jadi oleh kerana masyarakat begitu rupa, diberikan kepada doktor bedah kan, dia masuk untuk belah zuhur kan, asar tak sudah lagi, dibenarkan jamak doktor bedah. Dan kalau mengikut mufti Pelih, dia kata kalau kita duduk luar negara, kita jadi student sana, ketah periksa kita, ketah periksa kita tu, kita jangan ingat waktu serupa pak kita, kadang-kadang zuhur pendek pak dia matahari kan, masuk belah zuhur dia kata asar baru habis periksa, maka dibenarkan juga jamak. Okey. Ya, jamak juga waktu tak ni. tak ada dalam hukum. Tak boleh. Tak ada. Pesakit kah? Pesakit. Oh, hak lagu tu dia kira qada lah, dibenarkan oleh syarak ni. Oh, sedap kalau boleh jamak tiga-tiga ni. Dan kalau kita musafir, doktor, mana kita main pakai Zuhur pakai kita makmum pada orang. Dia lagi kolko. Lepas tu asyar tu ada keempatkan ataupun 2 kat boleh kat kosa. Dia lebih afdal qasar. Qasar semaya 2 rakaat dengan 4 dia lebih pahala banyak 2. Waktu kita 4 je. Waktu kita 4 kita ikut mana. Tak ada masalah. Kita nak, misalnya kata-kata kita nak berimeh dengan betul lah, kita semaya zuhur, kita berhenti di masjid, kita nak jemaah dengan orang semaya zuhur, kita boleh jemaah dengan dia untuk zuhur. Jangan pula kita qasar, lama dia tak wisalan, kita wisalan dah. Ingat tak? Okey, kita kena semaya ni, lepas tu kita bangun semaya asar 2 rakaat, tak ada masalah. Okey, orang qasar boleh jadi terimam kepada orang jamak. Orang jamak pula orang bermukim. Kalau kita ni, kita pergi di masjid, orang kata kawan nak jadi teimam, kata apa teimam dia ada ni, demo tak kena mati dia nak jadi teimam sebab kawan nak qasar. Loh kalau berani. Jadi makmum ni bila kita wisalan dia boleh sambung. Dia tak boleh kaedah semaya ni makmum wisalan dulu pada teimam. Itulah sebab itu rasionalnya dah. Mananya? Itu nak semaya tamam, dia ada serkan dia. Nak saja. Kita ikut dia. Adakah boleh kita semaya 2 rakaat? Boleh. Ya tadi ada. Boleh. Sebab tak ada sebab tu. Cuma sebab kita tidak menyalahi, kita wisalan pada teimam. Atas niat kita niat qasar. Tapi kita kena tahu lah teimam tu ada berapa rakaat. Nah. Kita tahu. Dia kalau dia semaya isya dah. Di semaya isya dia baca. Dah gini kita tahu sebab masa kita dah ambil semaya tu kita tengok dah bunyi dah. Allahu akbar, Allahu akbar kita ni. Jadi keluar tajuk ni. Kita kecek tajuk ni jadi ke tajuk jamak lah. Selain itu kita bincang tajuk istihadah ni jadi kau dijamak. Selain itu sama dia asalkan kita menyakit gitu kan, dia kena ikat dia lah. Hadis ini juga menunjukkan bahawa wanita yang didatangin haid wajib membersihkan darah haidnya dengan mandi apabila hendak menunaikan solat. Itu dah tahu, dah maklum dah tu. Jadi kesimpulan ini, darah yang keluar daripada darah haid pada kebiasaannya ialah istihadah. Hukum darah istihadah adalah berlainan dengan darah haid. Apabila darah haid telah berhenti, maka wajib bagi wanita mandi hadas. Hukum darah istihadah adalah sama dengan hadas kecil yang lain, dan wanita yang mengalami istihadah wajib berwudu untuk setiap kali solat fardu. Saya rasa boleh faham lah. Ingatlah darah. Darah haid menyebabkan haram solat berbeza dengan darah istihadah yang mewajibkan solat.
Ni. Okay, hak tu haram nak semaya, hak ni wajib semaya. Beza tu. Itu nak tanya soal. Ada orangnya ke begini dah. Dia biasa dia mari tu dia lari. Biasa tak mau dia lari. Tiba-tiba boleh tu mari sampai 10, 12. Jadi sebelum 15 maksudnya. Dikira lagi. Kita ada pasal dia kira gini, kita tengok godik kita tu kan. Tapi kita mana tahu takut bila kita ni dah berusia tua kan, dia jadi lanjut kalau mazhab kita jangan lepas pada 15. Ni hadis 92 ni agak berasa malu sikit ni. Ni orang lelaki pula. Saya ni untuk orang perempuan, ni orang lelaki pula dah. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdullah ibn Dawud. Dia malu sikit pun kita baca hukum nak mana dah. An al-A'mash an Munzir al-Thawri an Muhammad ibn al-Hanifiyah an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza'an fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala fihi al-wudu rawahu al-Bukhari. Telah berbicara kepada kami oleh Musaddad, katanya telah berbicara kepada kami oleh Abdullah ibn Dawud daripada Al-Amash, daripada Munzir Al-Thawri, daripada Muhammad ibn Al-Hanifiyah, daripada Ali bin Abi Talib, katanya aku adalah seorang lelaki yang sering mengeluarkan mazi. Maka aku suruh Miqdad untuk menanyakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun bertanya, baginda menjawab wajib berwudu. Baik. Jadi Ali ni dia malu. Dalam hadis depan kita akan tengok dia malu nak tanya Nabi sebab Nabi tu tua dia. Jadi dia ni seorang yang mengeluarkan mazi. Sebab dia ni lelaki yang mudah terangsang. Hak ni orang panggil Tok Ali kali. Jadi sanad hadis Al-Bukhari tidak ada masalah, semuanya siqah. Madza'an kosakata dia, maksudnya dia guna sirah muta'addi. Madza'an maknanya sentiasa keluar mazi. Mazi ialah cecair putih melekit yang keluar ketika nafsu syahwat melalui saluran kencing, sama ada lelaki atau perempuan. Perempuan ada juga. Hadis ini menjelaskan tentang hukum mazi. Ini perbincangan kita lah. Mazi ialah sejenis cecair yang keluar dari kemaluan lelaki atau perempuan ketika syahwatnya terangsang. Persoalannya, adakah mazi boleh membatalkan wudu atau tidak? Jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menunjukkan bahawa wuduk terbatal. Dia macam air kecing. Senang je nak faham hukum mazi serupa air kecing. Dan dia najis. Bukan seperti maning. Kita dah belajar dulu maning kan Nabi kikis kan dulu? Dah tajuk dulu. Tajuk izalatun najasah, menghilangkan najis kita belajar dulu. Nabi hanya kikis pun ada. Baik. Jadi maning tidak najis, tapi mazi standard dia macam air kecing. Mudah kita boleh faham dah lah. Dia sebut macam air kecing lah. Malah dalam riwayat Al-Bukhari terdapat lafaz tambahan iaitu irsil zakaraka wa tawadda. Ni hadis. Nabi sebut gini. Basuhlah kemaluanmu pasal apa? Najis. Dan berwuduklah kerana batal air sembahyang. Dua hukum tu di situ. Kenapa tak? Ungkapan ini membawa maksud bahawa seseorang yang keluar mazi wajib membasuh kemaluannya kerana ia najis, kemudian berwuduk sebelum mendirikan solat. Tidak banyak hukum nak bincang dari tajuk ini, tak mudah. Nak tahu status mazi tu. Dia ada satu lagi yang keluar bagi laki-laki ni, dia panggil wadi. Wadi ni apabila kita kerja kuat. Kita kerja kuat ke apa tu, dia akan keluar. Keletihan. Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim berkata, ulama telah bersepakat bahawa mazi tidak wajib mandi hadas. Sebab sahabat tu saya kata sebut macam air kecing, beres, tak kena mandi hadas.
Manakala Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad dan jamhur ulama berkata mazi itu hanyalah diwajibkan wuduk, iaitu membatalkan wuduk, tak payah mandi hadas kan. Persoalannya, adakah mazi boleh membatalkan wuduk atau tidak? Sementara itu hadis ini juga menjelaskan bahawa digalakkan seseorang lelaki bergaul secara baik dengan keluarga isteri, namun perlu dielakkan menyebut perkara sulit atau rahsia kepada keluarga isteri. Gini, orang yang tua ni ada batas sempadan. Tak boleh nak kecek benda-benda orang panggil benda seluruh gora bewok tu, tak boleh. Jadi Nabi sendiri walaupun sepupu dia Ali kan tak? Ali ni sepupu dia, Rasulullah ni sepupu dia kan Ali. Tapi bila dia sudah jadi tua dia ada malu. Khususnya bercakap tentang perkara-perkara sulit. Dalam riwayat Muslim dia dinyatakan oleh Ali. Ini Ali sebut. Fakuntu istahyaitu an as'ala Rasulullah limakani ibnatihi. Ni Ali sebut. Aku malu untuk bertanya sendiri kepada Rasulullah kerana mengingatkan kedudukan anaknya Fatimah tu. Jadi isteri aku. Jadi dia tua aku malu. Sebab tu aku suruh Mikdad tanya. Selain itu, hadis ini juga memberi gambaran bahawa harus menceritakan keaiban diri sendiri kepada orang lain disebabkan hajat atau masalah agama. Cuma kita tak boleh sebab kalau kita ada masalah yang aib, haram kita menceritakan keaiban kita ni kepada orang dengan tak ada sebab. Tapi apabila nak suruh dia selesai masalah, cari orang yang munasabah, tolong selesai. Macam ada orang menyakit uluran kan, malu nak sebut uluran. Orang perempuan tak ada, orang lelaki uluran, sakit dia ngesok, dia malu benda tempat sulit. Jadi tak usah doyak orang rata di kedai kopi, dia cari doktor, cari tok bomo ke apa, lagu mana nak berubat penyakit ni. Ini maknanya keaiban yang dibenarkan dalam Islam. Ia tidak termasuk dalam bab mendedahkan keaiban sendiri yang dilarang oleh Islam. Bukan sahaja membuka keaiban orang ni haram, kita membuka keaiban kita ni juga haram. Sebab itulah mandi jenazah ni dianjurkan supaya cari orang dekat, waris-waris dia dekat, supaya keaiban ia bila dia buka kan nak mandi tu benda-benda yang dia susuk ke orang selama kening tak. Misalnya kita kata orang perempuan kecacatan dia katalah betih dia sebelah dia tu kan kocek kecil, tapi tak nampak lah sebab dia tutup aurat dia sembunyi, dia orang semua orang tak tahu. Tiba-tiba masa mandi jenazah, kalau orang mandi tu dia tidak amanah, masa mandi tu dia pergi bawa, dia haram ni, dia pergi cerita kat rata, dia mau tahu ke dok tuan comel rupanya bila kawan mak dia betih kecil sebelah, haram ingat dah. Jadi menyebarkan keaiban orang pun haram, menyebar keaiban diri pun haram. Kita kena susu biar kita dengan Tuhan saja tahu. Termasuk Tukiau boleh tak cerita kat orang. Dia dah cerita dia kena amanah benda gini. Dia cerita tu haram. Okay. Sebab tu termasuk dosa. Dosa yang kita buat Tuhan payah ampun kalau kiranya kita royak kat orang. Kita dulu orang ni berzina, dia royak hak tenun ni boleh ke dia, hak ni boleh kawan dia minum arak sini. Biar kita bila kita tak royak kat orang ni, bila kita insaf, kita nak minta taubat, Tuhan mudah ampun. Dia royak kat orang nak menyahu mana? Maksiat dia buat dia menyahu kat orang, rugi saja. Baik. Istifadahnya, mazi ialah sejenis cecair yang keluar daripada kemaluan ketika nafsu syahwat. Ia adalah najis. Keluar mazi membatalkan wuduk tetapi tidak diwajibkan mandi hadas. Wajib membasuh mazi di kemaluan sebelum berwuduk. Sebab tu saya kata ambil air kecil tu lagu mana kita nak rawat mazi ni supaya rawat air kecil. Supaya lah. Ini saya janji 3 hadis. So lagi lah. Nak tanya sikit. Ya. Nak tanya sanad lah. Hadis tadi. Hak mana? Tadi tak sanad dia pakai minta tu tak tubik. Mikdad. Sebab orang ambil hadis daripada Ali. Orang ambil hadis daripada Ali, meriwayatkan daripada Ali. Tu.
Orang lepas pada ahli siapa dia? Tadi ambil daripada ahli sendiri. Dia tak jumpa mikdad. Budak tu macam mikdad tu yang royak tu ahli. Tapi ahli sebut situ. Dalam ahli tu ada mikdad dah. Aku malu, aku suruh mikdad tanya. Jadi orang ni tak boleh dia kata daripada ahli, daripada mikdad. Sebab dia sebut dah, dalam ahli tu ada dah mikdad. Jadi dalam sanad tak ada dah lagu tu kan. Okey. Baik. Telah beri apa ni? Hadatsana Waqi', hadatsana Al-Amash, Al-Habib ibn Abi bin Abi Thabit an Urwah ibn Zubair. Apa jadi ada underline gini ni? Tak sedap baca ni, saya baiki sikit dah. Apa jadi ada underline ni? Bos ini. Tu baru tak ada. Ni. Haddatsana Waqi', haddatsana Al-Amash an Habib ibn Abi Thabit an Urwah ibn Zubair wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisa'ihi thumma kharaja ila as-salah wa lam yatawadda. Ni kontroversi sikit. Telah berbicara kepada kami oleh Waqi', telah berbicara kepada kami oleh Al-Amash daripada Habib ibn Abi Thabit, daripada Urqah binti Az-Zubair, daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebahagian isterinya, kemudian baginda keluar menunaikan solat tanpa berwuduk kembali. Tak batal dengan mencium isteri. Jangan amal lagi dah. Nanti dulu dah. Hadis ni sahih. Riwayat Imam Ahmad. Sebab itulah semata-mata bersentuh hanya mazhab Syafi'i saja. 3 mazhab lain. Sebab tu kita pergi Mekah, orang Pakistan dia piping bini dia je, awak masuk ke semaya di masjid dah. Inilah bendanya. Ada hadis sahih. Cium dengan tidak ada nafsu. Dia cium kasih sayang. Dia panggil apa? Loving kiss. Dah. Maknanya Nabi ni dia interaksi dengan cara hidup dengan isteri dia yang menyenangkan gurau senda. Okay. Dia tidak seperti orang Melayu bila dah tua kat mulut sana aku duduk sini. Bebehlah tu boleh kita ni dah. Hidup dalam suasana yang gembira. Baik, di segi sanadnya tidak ada masalah di sini ya. Kosakata tu qabbala. Jadi kalau qabila terima. Kalau jawab nikah kan tengok bahasa Arab sikit je. Qabiltu nikahaha li nafsi bil mahril mazkur. Saya terima akan dijawab ke bahasa Arab gitulah. Saya terima. Jadi qabiltu tu berarti qabila tu terima, saya terima. Kalau qabbala sa'du ni cium jauh tu. Sebab tu bahasa Arab tak boleh gerah. Bubus sa'du tempat tak ada sa'du jadi suka di tak Arab. Apa tu kata qabila, kita kata qabbala suka tak Arab. Cium ana qabiltu, saya terima. Ana qabbaltu, kita kata qabbaltu, awak cium. Nampak tak? Beza sikit lah. Cium, kucuk. Ba'd nisa'ihi, kalimah nisa berarti perempuan-perempuan, tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah isteri-isteri. Dia ramalkan, iaitu sebahagian isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ulama menyatakan maksud sebahagian isteri baginda ialah Aisyah selaku perawi hadis. Katanya ulama hadis, dia kata sebenarnya Aisyah seorang je, dia malu, dia takut orang dia royak bini lain pun cium juga, dia tak tahu pun. Nampak tak? Dia kata Nabi cium isteri-isterinya sebelum pergi semaya, lepas tu dia tak ambil wuduk terus semaya. Orang kata isteri-isteri tak awak seorang je. Okay. Baik. Walam yatawadda, hak ni nak jadi hukum ni. Dan baginda tidak berwuduk, terus pakai pergi semaya. Ia bermaksud setelah mencium isteri, baginda sallallahu alaihi wasallam terus keluar menunaikan solat tanpa mengambil wuduk kali kedua. Hadis ini menunjukkan bahawa mencium atau menyentuh kulit perempuan tidak membatalkan wuduk. Nanti kita nak bincang panjang sikit ni. Kalau lebih masa 5 minit pun tak apa dah. Ambil dulu hukum ni.
Zahir hadis mencium, menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Ia merupakan pandangan jumhur ulama, majoriti ulama, termasuk mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi. Kenapa? Okey. Yang kata semata-mata sentuh walaupun tersentuh hanya mazhab Syafi'i sahaja. Kita lorak-lorak suruh orang isteri kita holok anak kocik kereta, dia pun holok kita tersentuh. Kalau mazhab Syafi'i ambil semaya semula baloh pula tu. Nyo tepuh ambil semaya mula baloh. Tapi kalau mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi tak ada masalah. Sebab tu kalau semua kita di Mekah, kalau kita duk lari ke orang semua kita. Kita nak ayat gua majoriti ramai dia belakang noh. Tak erak nak bawa cuba tengok mazhab kita nak bawa kita erak sana. Tak erak nak bawa pergi Mekah. Pada awak nak tawah. Orang lelaki tawah tak boleh pakai stocking, baju tak boleh pakai, ikut ihram tu lah. Tawah umrah lah, kalau tawah sunat lah, yang nak cerita. Boleh tahan tak? Ya tepu. Sebab tu mazhab Hanafi kalau tidak saya kaki tidak wajib tutup. Sekat buku lari boleh nampak kaki dia. Kaki dia duk sepak kaki kita. Orang teruk-teruk. Kalau kita nak bawa mazhab Syafi'i pergi Mekah, kalau kita Nampak ni. Sementara mazhab Syafi'i pula mengatakan ia membatalkan wudu. Pendapat yang mengatakan tidak batal wudu apabila bersentuh lelaki dan perempuan dengan berhujahkan bahawa tiada dalil yang jelas daripada Al-Quran dan hadis yang menunjukkan persentuhan lelaki dan perempuan boleh membatalkan wudu. Wak mari nas dia kata. Yang kata kalau sentuh tu batal wudu. Bukan hadis ini saja. Rasulullah mencium dan dia tak ambil wudu. Ada dua lagi hadis lain. Di mana Rasulullah bila dia nak sujud nak ayat rumah Nabi di sepik tempat sembahyang pun situ lah. Isteri duduk tidur sebelah dia. Bila dia nak sujud, Aisyah duduk tengah tidur kan. Dia pegang kaki Aisyah, dia buat lari. Dia sujud. Lepas dia bangun pula, dia nak sujud kali kedua tu, Aisyah hollow pula kaki. Moga tak tidur tak khabar. Dia nak sujud, dia sembahyang tahajud lah. Jadi dia pegang. Jadi bila tanya orang mazhab Syafi'i, tu hadis tu lagu mana? Betul tak ada. Tapi Aisyah pakai stocking kata. Ya, sama salah. Hak tadi hak cium tadi, cium berlapik dia kata. Lagu mana cium berlapik? Tuduk muka. Baik. Jadi dia kata tidak ada dalil. Justru hukum asal adalah pada dasarnya sesuatu itu tidak membatalkan wuduk kecuali ada dalil yang membuktikan sebaliknya. Adapun hadis ini menyokong pandangan tersebut. Terdapat pula hadis sahih yang lain di mana Aisyah menceritakan pada satu malam beliau tidur dalam keadaan melentang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang solat. Ini hadis saya ayat tadi. Dalam kegelapan baginda sallallahu alaihi wasallam meraba-raba mencari kedua-dua kaki Aisyah untuk menolaknya ke tepi agar tidak mengganggu baginda solat. Dia nak sujud. Dia pegang kaki. Tetapi baginda terus solat tanpa mengambil wuduk kembali. Kalau batal mesti Nabi berhenti dah. Dan ada hadis lagi pula bila tengah malam gelap tu Aisyah dia terasa macam tak ada orang sebelah dia. Dah Nabi tidur sebelah dia kan. Dia ada cemburu lah sikit, takut gingah rumah bini lain. Jadi dia raba cari tu, tak ada sebelah dia. Dia raba-raba lagi, terpegang kaki Nabi sedang sujud. Pegang tapak kaki Nabi. Nabi tak berhenti pun. Tanya orang mazhab Syafi'i, dia kata pakai stocking pula, Nabi pula pakai stocking. Jadi okey. Hal ini jelas menjadi dalil bahawa persentuhan lelaki dengan perempuan adalah tidak membatalkan wuduk. Jadi bila batal wuduk tu ada karan baru dia batal dia kira. Dengan nafsu. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, ni hak kita ni dah.
Wuduk seseorang itu dianggap batal dengan semata-mata bersentuhan kulit antara lelaki dengan perempuan, tanpa penghadan antara mereka, sama ada sentuhan itu disertai syahwat atau tidak. Tersentuh pun batal. Sama ada perempuan tua atau muda, Islam atau kafir, merdeka atau hamba, kecuali perempuan mahram. Ni orang kita ni bos sebut muhrim lah. Muhrim orang pakai ihram. Mahram. Muhrim tu orang pakai ihram ni dak kita awak tu orang muhrim daripada kalimah ahrama yuhrimu. Muhrim. Baca dalam artikel perempuan yang bukan muhrim, mahram lah. Biar beza sikit kita orang ngaji hak dak berdasarkan keturunan dia mahram yang boleh jadi keturunan anak saudara dah. Susuan susu. Ingat ni kena perhati benar. Kalau kita menyusu dalam kalau mengikut mazhab Syafi'i ni 5 kali kenyai budak tu, maka budak tu jadi anak orang tu. Maka dia haram berkahwin dengan anak-anak orang yang bersusu, jadi sepuluh adik-beradik dia. Dan satu lagi ikatan perkahwinan, kerana kita nikah maka tua kita tu jadi mahram. Okey. Jadi sentuh dengan hak ni tak apa. Baik, hujah mazhab Syafi'i ni tepat dia balas dalam Quran, iaitu ayat ni surah Al-Maidah. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'it aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Dan jika kamu berjunub maka hendaklah kamu bersuci, dan jika kamu sakit atau dalam keadaan musafir atau setelah membuang air, ni disebut ya kita menyebabkan batal wuduk, menyentuh perempuan. Ni istilah lamastum, menyentuh perempuan. Mazhab Syafi'i dia kata lamastum ni maknanya sentuh. Ni dalil bila sentuh perempuan maka batal wuduk. Maka 3 mazhab lagi dia kata lain. Itu perkataan lamasa. Kalau menyentuh dalam bahasa Arab lamasa, dia tak panjang. Lamasa yalmasu stuh. Kalau lamasa dia panggil fa'il muqabalah dari segi nahwu. Lamasa yulamisu, sentuh menyentuh, mustuh aku setuhmu. Apa dah? Artinya sentuh mengambil keseronokan, meraba-raba mengambil, melayan nafsu. Itu makna lamastum. Lagu mana ni? Ada jawapan lagi tak? Katanya ulama mazhab Hidayah makna setuh, dia kata. Walaupun Tuhan guna lamastum dia tu makna setuh, bukan makna setuh menyentuh. Walaupun bahasa kata gitu. Gitu pula. Jadi duk bubuk urisin orang panggil. Duk balas ni, faham eh? Ya, kalau orang nak tanya, kalau orang tanya mana yang jadi titik perbezaan antara 3 mazhab lagi dengan mazhab Syafi'i, kerana ayat dalam surah Al-Maidah ayat ni, perkataan la masa. Memang dari segi bahasa la masa yulamisu ni fa'il muqabalah, fa'il dua pihak. Faham eh? Faham kan maksud dia? Kita kecil bahasa sikit. Ni saya sebut sekali lagi kan. PM muqabalah dengan PM biasa. Kalau jama'ah maknanya menghimpunkan. Kalau jama'ah makna bersetubuh. Dia guna 2 pihak. Jama'ah yujami'u maknanya bersetubuh. Perkataan serupa sama, himpun. Jama'ah. Kita boleh guna perkataan Jama'a Muhammad malan. Ayat dia tak? Muhammad mengumpul harta. Jama'a. Tapi kalau kita kata Jama'a Muhammad imra'atan, Muhammad telah bersetubuh dengan seorang perempuan. Nampak tak? Dengan panjang Jama'a. Sebab tu saya sebut tadi, bahasa Arab dia tak boleh main-main. Panjang pendek pun jadi lain. Kita nak kata jama'atu. Kalau saya jama'atu, saya telah himpun. Kalau kita kira orang Arab, saya kata jama' tu, dia pun terkejut. Awak bersetubuh dengan siapa? Ingat ada ni? Jangan panjang dah. Boleh. Dalam ayat berkenaan dengan mas kahwin tu, ada juga kata sama kan? Ya.
Kalau misalnya dia kata kalau betul isteri muncul. Oh, tak ingat ayat ni. Ada ayat tu. Lagu mana ayat tu bunyi? Tak ingat. Kata ada sama tu ya. Dia kata tu mazhab Syafi'i dia guna. Oh, tak tahu. Kena tengok tu lagu mana dia. Nanti nak cari dah ayat mana. Lupa dah ayat. Misalnya mazhab Syafi'i masa kata dia tepuk ya. Ada pasti itu maksud situ. Ataupun saya tu muslim. Ada ayat Quran. Tak ingat bunyi ke mana. Perkataan sama dia guna. Lah mesti juga. Tapi situ maksud dianya. Okeylah, setu. Memang setu. Ya, ada ayat tu. Jadi kita tanya maknanya seolah macam mazhab Syafi'i itu dia tidak tepat guna perkataan ni ada. Tapi ginilah. Biarlah untuk sementara ni saya tengok semula Adakah majoriti Syafi'i kata itu? Boleh dikatakan. Ada juga sebahagian daripada mazhab Syafi'i pun, tapi maknanya terjemahan Al-Um itu sendiri ya. Imam Syafi'i sebut sentuh menyentuh. Bukan kata menyentuh, bukan tersentuh. Tepuh dalam bodoh gitu batasnya. Ini kita orang ada bodoh. Jadi situ lah. Jadi perbezaan sini mari sini Faham kan? Sentuh dengan sentuh menyentuh lamasan. Baik. Menyentuh perempuan adalah menyentuh dengan makna hakiki atau sebenar sentuh, bukan majazi. Ni mazhab Syafi'i dia kata menyentuh perempuan dalam ayat ni menyentuh dengan makna hakiki, bukan majaz, bukan kiasan. Sedangkan mazhab lain kata Tuhan kias, sentuh menyentuh dengan bermakna bersetubuh dia kata. Adapun pendapat yang mengatakan tidak batal wuduk semata-mata bersentuh. Antara lelaki dan perempuan pula mentafsirkan ayat yang sama secara majazi, secara kiasan, iaitu jima atau persetubuhan baru batal wuduk ni kan. Hal ini cuba kalau tengok sini terganggu hadis dia ni. Berdasarkan tafsiran Ibnu Abbas yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelarkan dengan gelaran terjemahanul Quran. Ibnu Abbas ni kan Nabi doa nak dia kan, Allahumma faqih fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepahaman yang mendalam kepada Ibnu Abbas ini, sepupu dia kan, Abdullah bin Abbas ini, biar dia faham betul-betul dalam agama dan biar dia orang yang betul-betul reti tafsir Al-Quran. Berkat doa dia menyebabkan Ibnu Abbas ialah sahabat yang terbaik dari segi yang paling tepat sekali mentafsir Al-Quran. Dipersetujui oleh semua sahabat. Kalau dia dengar Ibnu Abbas tafsir satu-satu ayat, orang lain surrender lalu. Faham tak? Baik, dalam hal ni Ibnu Abbas kata gapo? Tak ada kata gapo. Maknanya dia menyokong Tafsiran Ibnu Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelarkan dengan Al-Quran tadi, dia pun mentafsirkan bahawa la mastumun nisa dengan makna bersetubuh. Ibnu Abbas pun duduk alik tiga mazhab tadi. Ibnu Abbas yang digelar sebagai terjemahan Al-Quran pun mengatakan bahawa la mastumun nisa artinya bersetubuh dengan perempuan, bukannya menyentuh. Tapi janganlah pula tukar pula lama kan. Tak apalah. Dah duk pakai mazhab Syafi'i, pakarlah lah. Kita pun tak tergamuk dah. Kau lagu mana lah? Cikgu Mu. Kalau tepuh ambil sembahyang mula dah. Saya pun lagu tu tak berani. Pasal kita dia ajar lagu tu. Tapi kalau kau pakai dululah. Baik, pergi Mekah main dengan. Saya nak cerita sikit Mekah. Oleh kerana saya cerita dah dulu dah. Oleh kerana lama dah orang jemaah haji kita menyebabkan 2-3 kali turun ambil ismaya semula ketika orang tak berapa ramai dulu dan tempat wuduknya dekat, tambah-tambah air Zam-Zam ada bawah. Orang perempuan tak ada masalah sebab pakai ihram dia tertutup kan. Orang lelaki-lelaki kita pergi 2 orang tepuh turun ambil ismaya. Pergi 2 orang tepuh ambil ismaya. Tahun 80 mula ada soalan yang masa saya mengaji dulu tapoh dulu. Orang tanya mula Tok Guru Haji Allah ni, adakah air semaya kebal? Dia kata untuk orang tawaf di Mekah, dia pun suka. Tak ada air semaya kebal. Kalau habis ambil
tawaf pula habis ambil, apa salahnya? Jadi dia mati ayat sih tu. Kok mana kena ambil? Maka lagu itulah jemaah haji kita dan saya pun penuh masa pergi buat haji tahun 88 dulu pun lagu tu lah. Tu masa tu air Zamzam ada bau senang kan. Sekarang ni dengan banner yang bawa air Zamzam tu 1/2 kilo. Jauh 500 meter nak pergi. Maka menjadi masalah. Maka nak pegang juga mazhab Syafi'i kita. Maka jemaah haji pun ulama-ulama dia lah, ustaz-ustaz semua cari juga jumpalah satu qaul dalam mazhab Syafi'i. Qaul ni pendapat mazhab Syafi'i juga ni yang mengatakan bahawa orang yang ditepuh, orang yang disentuh tidak batal, orang yang menyentuh saja batal. Jadi tak apalah, dia pun ajar jemaah haji masa tawaf jangan tengok gapo berasa kaki leh. Pasal kita disentuh, bukan kita yang menyentuh. Jadi senanglah dah.